Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pagi ini kita akan bahaskan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Aisyah radhiyallahu anha menyebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi, la salata bi hadrati at-ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tidak ada salat dengan kehadiran makanan dan tidak dalam keadaan dia menekannya al-akhbathan, yakni dua benda yang jelek. Dua benda yang jelek itu iaitu rasa nak buang air besar dan rasa nak buang air kecil. Jadi kalau ada dalam dua keadaan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la salata, tidak ada salat. Tak ada salat ini nanti kita akan bahaskan maksudnya, tak sah ke ataupun tak sempurna ke ataupun seumpamanya. Al-akhbathan ialah benda yang tak elok lah disebut dalam maksud hadis ni, iaitu benda yang kita nak buang air besar dan air kecil. Seorang yang keadaan nak buang air besar sangat, nak buang air kecil sangat, Nabi SAW kata tidak ada salat untuknya. Yang ni dia kena pergi buang air kecil dulu, buang air besar dulu. Arab ni dia bahasa dia banyak sikit. Dia banyak, sebab tu dia panggil orang bukan Arab ni sebagai orang ajam, saya sebut, sebab dia kata orang lain daripada bahasa Arab ni bahasa yang sedikit miskin, bahasa dia tak banyak. Arab ni banyak bahasa dia, macam nak buang air tu. Orang Arab tu kalau orang tu rasa nak terkencing tu, dia kata Arab sebut sebagai al-haqin. Al-haqin ni orang yang rasa nak terkencing, nak tahan nak terkencing tu dia panggil al-haqin. Kalau orang rasa nak tahan nak buang air besar tu, dia kata al-haqib. Orang nak buang air besar. Kalau tahan nak buang angin tu, dia panggil al-haziq Arab. Orang yang duk tahan nak buang angin. Kalau dia nak tahan nak buang air kecil, tahan nak buang air besar, dia panggil al-haqim. Banyaklah, maksudnya saya nak cerita banyaklah. Dia punya vocabulary dalam bahasa Arab ni tak macam bahasa kita. Okey, tak apa, saya nak cerita hadis ni dulu. Nabi kata la salata bi hadrati ta'am, tidak ada salat dengan kehadiran makanan. Yakni kalau makanan dihidangkan, Nabi kata tak ada salat. Okey. Ulama-ulama bincang, bila makanan dihidangkan, macam mana kita yang sepatutnya lakukan? Pendapat yang pertama menyatakan dia hendaklah makan dahulu. Menunaikan hadis ni, hadis Nabi SAW. Pendapat yang kedua, dia kata bahawasanya salat dulu. Ini pendapat yang kedua. Melainkan dia tu dah tak boleh nak tahan dah nak makan. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga menyatakan dia makan sikit bagi lepas perasaan nak makan tu, kemudian dia pergi solat cepat. Ini ada tiga pendapat sekurang-kurangnya, tapi pendapat yang paling kukuh ialah pendapat yang menyatakan bahawa dia makan dulu sehingga selesai hajatnya. Kerana di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim juga daripada Abdullah bin Umar, di mana Nabi SAW menyebut bahawasanya idza kana ahadukum 'ala at-ta'am fala ya'jal hatta yaqdi hajatahu minhu wa in uqimatis salah. Jika seseorang kamu berada di atas, ada pada makanan, hidangan makanan, jangan duk tergopoh-gapah, kata Nabi, sehingga dia selesaikan hajatnya walaupun telah didirikan salat. Maksudnya orang telah duk qamat, orang dah qamat, duk tengah semayang, dia makan dulu. Ini adalah hadis Nabi SAW yang mana kita patut praktikkan apabila makanan dah dihidangkan, terutama masa bulan puasa lah. Makanan dah hidang, dah anak-anak dah ada keliling, semua duk tunggu nak makan. Bapak kata makan kurma, kita semayang dulu. Yang ni ikut cara Nabi. Sebenarnya tak ada ikut cara Nabi macam tu. Ikut cara Nabi, Nabi bagi tahu makan dulu. Kerana kalau tidak, fikiran dia akan diganggu oleh makanan kerana dia terasa nak makan. Itu yang sunnahnya, bukan sunnahnya makan setengah orang kata. Kita tengok, sabar, makan dulu, pergi semayang dulu, kita ikut sunnah. Saya tak tahu dia sunnah mana. Kalau ikut sunnah, jangan hidang makanan tu dulu supaya tidak nampak oleh mata kita. Kemudian kita makan, tak apalah. Nabi SAW dia makan begitu. Orang Arab dia dulu dia tak adalah hidangan-hidangan yang besar ni.
Nabi makan rutabat sebelum Nabi baginda bersolat. Itu pun rutab tu sendiri ataupun tamar tu ialah makanan asasi mereka. Kita kena tahu dia macam nasi mereka lah. Jadi kita kena tengok konteks dan konteks yang berbeza dalam hal yang seperti ini. Okey, maksudnya apabila makanan dihidangkan, kalau orang datang rumah kita pun makanan dihidangkan, kita dah isteri kita dah masak, anak-anak dah duduk keliling, azan nampak dia kata jom kita pergi sembahyang dululah. Itu menyalahi sunnah. Kerana hadis ni Nabi SAW kata hendaklah makan dulu. Okey. Dalam hadis ni Nabi kata dahulukan fabda'u bil asya wa idza uqimatis salah wa idza qudimal asya wa uqimatis salah fabda'u bil asya. Apabila telah dihidangkan makanan dan didirikan salat, mulakan dengan makan. Mulakan dengan makan. Okey. Timbul tentang orang yang tahan nak buang air kecil dengan nak buang air besar. Macam mana orang dalam hukum hakam solat ni? Yang pertama, para ulama sepakat satu hal, iaitu jika dia tahan nak buang air kecil ataupun air besar tu sehingga dia semayang ni tak tahu apa dah, nak fikir apa pun tak boleh dah, gelisah semayang dah tak ingat dah cara nak baca, nak apa semua, duk tahan ni, semayang dia tidak sah kalau sampai begitu keadaannya. Ini sehingga disebut oleh sebagian ulama sebagai sepakat. Al-Qadhi Iyad sebut sepakat dalam hal yang seperti ini. Sampai dah tak tahu apa, tak boleh nak fikir semayang, duk tahan, duk kira nak lari, nak habis semayang. Yang kedua, jika sekiranya tak sampai ke peringkat tu, dia masih rasional, masih okey, tapi dia rasa nak buang air, sembahyang dia dalam keadaan itu sah, tapi dia telah makruh kerana telah menyanggahi hadis Nabi SAW. Kerana Nabi SAW tidak bagi supaya dia sembahyang keadaan hal itu. Para ulama ni kerana kalau dia buat begitu maka dia akan hilang khusyuk. Jadi dia sembahyang dalam keadaan tak khusyuk. Tapi tak khusyuk tu kalau sampai tak ingat apa Fatihah macam mana baca, dah tak tahu entah ke mana rukun berpening, dah tak boleh, dah hilanglah ingatan dia dalam solat, itu tidak sah solat dia. Tapi kalau sekiranya dia masih lagi tahu solat dia tahu, dia duk sabarlah kan, tapi dia buat elok sembahyang dia tu, ini makruh bagi solat yang seperti ini. Ulama ni dia berbincang apa hukum khusyuk. Di kalangan majoriti para ulama, sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebut macam ijma' dalam masalah ini, kata khusyuk ni mustahab, yakni sangat dituntutlah sunat dalam sembahyang. Jadi orang yang tak khusyuk ni pahala kurang lah. Tapi sembahyang sah. Pendapat yang kedua menyatakan khusyuk ni macam dia berpendapat jika sekiranya kebanyakan sembahyang dia tu amal qalb ni, dia macam dalam solat ni, sekiranya kebanyakan solat dia tu dia tak ingat lah, dia ingat juga lah solat, hilang khusyuk dia, mungkin tinggal 10% yang dia tahu dia solat, yang lain entah melayang, pergi mana, pergi tempat kerja, pergi kat orang tu, pergi orang ni, sembahyangnya tidak sah. Ini pendapat yang kedua. Pendapat ini disebut oleh beberapa orang para ulama termasuk Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Jadi cuma majoriti ulama menyebut bahawasanya kalau sekiranya khusyuk itu adalah mustahab dan bukan wajib. Ada pendapat yang mewajibkan khusyuk. Okey, kita bahas balik tentang beberapa benda daripada hadis ni. Okey, kalau sekiranya dia dihidangkan makanan ataupun dia ada dalam keadaan rasa nak buang air kecil dengan air besar, tapi waktu tu tak banyak, kalau dia makan terlepas waktu, maka dalam keadaan itu hendaklah dia solat dulu, kerana solat keluar waktu adalah sesuatu yang lebih berat daripada dibandingkan solat dalam keadaan tidak khusyuk. Hendaklah dia solat dulu. Sebahagian ulama menyatakan makan dulu juga, tetapi
munasabahnya ialah dia solat dulu. Yang kedua, jika sekiranya waktu singkat, dia nak buang air sangat. Kalau dia buang air, waktu tak ada. Kalau dia tak buang air, sempat, tapi semayang dia dalam keadaan hal tu. Tengok keadaan dia. Kalau dia semayang macam kes yang tadi, duk tahan nak buang air tu sampai ke peringkat tak boleh nak fikir apa, dia hendaklah pergi buang air dulu, baru dia solat. Kerana kalau dia solat pun tidak sah, kerana dia dah hilang rasional dia ketika solat. Tapi kalau dia masih hanya tahan saja, waktu singkat, dia semayanglah dulu, kerana keluar waktu itu lebih besar kesilapannya. Okey. Kalau makan datang, tapi dia dah kenyang. Jadi dia tak kalau semayang dia tak ingat nak makan tu, dia tak apa, dia boleh khusyuk. Maksudnya dia tak mengganggu dia hidangan itu. Maka kalau dia dalam keadaan itu, maka dia boleh solat dulu. Kerana apa? Kerana dia tak termasuk daripada maksud khitab Nabi ini, ataupun apa yang Nabi address dalam masalah ini. Kerana yang Nabi tujukan masalah ini ialah kepada mereka yang jika dia solat, makanan yang dihidangkan itu akan mengganggu fikirannya atau mengganggu khusyuknya. Jadi kalau dia memang dah kenyang dah, duk tengok, dia kata tak apalah, aku kan nak makan, dia pun tak gila makan. So kalau dalam keadaan demikian, tak mengapa. Okey, apa lagi? Okey, kalau dia makanan dihidangkan, dia memang teringin nak makan, tapi makanan tu panas, nak tunggu sejuk lambat. Adakah patut dia duduk depan makanan, tunggu, lepas tu baru pergi solat, tunggu sampai sejuk? Ataupun dia pergilah solat dulu, makanan pun bukan nak sejuk lagi, dia pergi solat dulu. Kerana tidak ada faedah pun dia tunggu, kalau duduk depan tu pun sama juga. Jadi dia pergilah solat dulu, kerana kedua-dua keadaan tu sama bagi dia. Lebih baiklah dia solat. Lebih baiklah dia solat. Apa lagi? Okey, kita sekarang ni, zaman sekarang ni kita ada orang, kita ada ni lah, orang penghantar makanan kan, yang buat COD ke apa, datang rumah kita, yang ataupun apa sajalah yang kita belilah makanan. Kita duduk tunggu makan. Katalah kita duduk di meja, makanan tak datang lagi, tapi dia kata sekejap lagi 5 minit makanan akan sampai. Kita duduk tunggu dan lapar nak makan, tapi makanan tak ada depan mata kita. Adakah patut kita pergi solat dulu, ataupun kita patut tunggu makanan? Okey, dua keadaan pada saya. Yang pertama, jika sekiranya memang kita jangka makanan tu nak sampai dah, kita pun kira kalau duduk tengah semayang, duduk teringat dia sampai dah makanan tu, dah terbayang dah, tengoklah dalam menu ni punya sedap ni kan, fikiran itu dah ada kat kita. Kalau kita dalam keadaan yang seperti itu, maka kita tunggulah, kerana kita tahu 5 minit lagi dia akan sampai, dia duduk bagi tahu lagi kejap lagi sampai. Tapi kalau makanan tu tak tahu lagi bila nak sampai, sejam ke setengah jam ke, tunggu nasi kandak lebih di Penang tu, duduk di Perlis lambat lagi nak sampai, dia hendaklah salat dululah. Kalau tidak, orang kata Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin, kalau tidak orang fakir tak semayang duk tunggu makanan mai, tak tahu lagi makanan mana nak mai. Jadi kalau tak tahu lagi pukul berapa nak mai, pas dia solat dululah. Kalau dia tunggu pun duk ada sejam lagi, dia nak buat apa, dia solatlah dulu. Ini dalam keadaan-keadaan yang seperti ini. Okey, para ulama ada bincang hadis ni, ialah benda-benda lain yang apa, yang boleh tak hal-hal lain kita ilhaqkan dia, ataupun kita jadikan dia sama seperti menahan nak buang air kecil ataupun air besar ni. Contohnya panas, penat, nak semayang dulu kan, nak terus semayang, kita balik-balik penat, tengok-tengok sampai-sampai penat, kalau semayang berpeluh-peluh deh. Kalau semayang pun tak khusyuk. Adakah patut dimasukkan hal itu
mereka katakan hal ni, para ulama menyebut hal ini, di kalangan para ulama menyebut hal ini dimasukkan sekali lah. Kerana kalau semayang pun tak khusyuk, ataupun panah lagi, semayang dia tak boleh khusyuk dalam keadaan itu. Kalau semayang pun dia gelisah, dia boleh tunggu dulu dalam keadaan itu. Ataupun dia ni telah jatuh, berlaku satu kes tadi, nak marah sampai tak boleh nak kontrol diri, dia sabar dulu, sekali dia pergi semayang. Kalau semayang pun fikiran dia tak ingat lah, umpamanya. Jadi hal-hal yang seperti ini apa sajalah yang boleh menyebabkan ganggu orang tu memberikan khusyuk kepada solatnya, maka dia termasuk di dalam seperti menahan, membuang air kecil ataupun air besar. Nabi kata jangan la salata bi hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Jangan dia semayang dalam keadaan dia keadaan makanan hadir, tidak juga di dalam keadaan menekannya dua perkara yang buruk, yang tak elok, iaitu yang sebenarnya akhbathan ni yang keji, tapi dia bukanlah benda maksudnya benda yang Nabi nak sebut tu ialah maksud air kecil dan air besar. Itu maksud hadis ini. Mudah-mudahan memberi manfaat pada yang mendengar. Kawasan dalam mulut zakar jika ada luka. Jika luka tu dalam mulut zakar, dalam tak mengapa, tidak mengganggu kesahan salat kita. Jika ia bukan terbit daripada dalam badan tapi luka, semayang sah. Wuduk kita tidak batal. Angkat bendera putih. Nanti saya akan ulas. Saya semalam tentang tulis sikit artikel tentang bendera putih ni. Nanti dia sebenarnya simple ya. Dia panggil al-wasail laha ahkamul maqasid dalam kaedah. Wasilah ataupun jalan-jalan tu, dia baginya hukum hakam tujuan. Jadi kalau kita buat, kita gantung apa-apa depan rumah kita tu, apa tujuan dia? Benda ni asalnya boleh gantung bendera depan rumah, boleh bendera hitam ke bendera putih, tapi apa tujuan dia? Hukum gantung tu berdasarkan kepada tujuan itu. Kalau tujuan tu haram, maka hukum dia haram lah. Kalau tujuan itu halal, hukum dia halal lah. Kalau tujuan itu dia baik, dia dapat pahala lah. Kalau tujuan itu harus, maka dia harus lah. Jadi apakah tujuannya? Kalau tujuan dia nak minta bantuan, maka apa hukum minta sedekah lah? Tak ada, orang kita tak mau sebut, tapi minta sedekah lah. Apa hukum minta sedekah? Hukum minta sedekah ni ada beberapa keadaan. Ada keadaan yang boleh, ada keadaan yang tidak boleh. Saya detailkan nanti, insyaAllah saya akan panggil PMT untuk buat rakaman khas tentang ni untuk saya cakap. Nanti saya akan edarkan masuk di dalam Instagram ni, insyaAllah. Okay. Terima kasih.